Sebelum membahas dengan lebih mendalam mengenai inflasi, mari kita menelusuri terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan inflasi. Secara literalnya, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga barang maupun perkhidmatan dalam satu tempoh masa tertentu. Dan kadar inflasi pula diukur menggunakan kaedah pengiraan indeks harga pengguna. Apabila inflasi berlaku, harga barangan di pasaran akan meningkat. Satu unit mata wang negara hanya boleh membeli barangan atau perkhidmatan dalam kuantiti yang sedikit di dalam pasaran, yang sekaligus memberi impak penurunan kuasa beli masyarakat. Kadar inflasi sesuatu negara dapat dihitung menggunakan indeks harga pengguna atau IHP. IHP berfungsi untuk mengukur harga purata barang dan perkhidmatan yang kebiasaannya digunakan oleh isi rumah dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan. IHP diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga barangan pada tahun semasa. Terdapat beberapa barangan yang telah diklasifikasikan berpandu kepada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COI/COP) yang mengambil kira 12 kumpulan barangan dan perkhidmatan yang diambil kira dalam pengiraan IHP. Persoalan yang muncul sekarang ialah, bagaimana inflasi terjadi? Apakah kesan-kesan daripada inflasi? Dan adakah inflasi boleh menyebabkan kemuflisan? Mari kita bahaskan satu persatu. Terdapat beberapa perkara utama yang menjadi asbab memicu kepada inflasi. Yang pertama ialah inflasi tarikan permintaan, iaitu terdapat lebihan permintaan barangan atau perkhidmatan melebihi daripada penawaran oleh firma. Secara mudahnya, apabila sesuatu barang di pasaran mendapat permintaan yang melebihi kemampuan firma untuk mengeluarkannya, maka harga barang tersebut akan mengalami peningkatan secara drastik. Inflasi juga boleh disebabkan oleh peningkatan kos pengeluaran firma yang menyebabkan firma terpaksa meningkatkan harga barang untuk menampung peningkatan harga kos. Misalnya, harga gandum di pasaran meningkat. Firma yang mengeluarkan produk berasaskan gandum akan mengalami peningkatan kos bahan mentah. Oleh itu, mereka juga akan meningkatkan harga barang. Sebab yang paling kerap berlaku ialah bekalan wang di pasaran meningkat. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa duit banyak tetapi boleh menyebabkan inflasi? Lembakan wang di pasaran menyebabkan lebihan permintaan berbanding penawaran oleh firma yang menyebabkan harga barang akan meningkat. Ini bermakna semakin banyak duit di pasaran, semakin mahal harga barang. Misalnya, negara Zimbabwe telah mencatatkan hyperinflasi mencecah 200% oleh kerana berlakunya pencetakan wang yang terlalu banyak di pasaran, yang sudah tentu menyebabkan bekalan wang di pasaran turut meningkat. Dolar Zimbabwe juga tidak bernilai, yang menyebabkan negara tersebut perlu menggunakan mata wang negara lain yang lebih stabil. Jadi di sini kita dapat melihat apabila duit di pasaran bertambah, maka harga barang juga turut bertambah. Sebenarnya, terdapat lagi beberapa perkara yang boleh menyebabkan inflasi, tetapi setakat itu sahaja yang kita akan bahaskan agar anda tidak bingung untuk memahaminya. Walaupun secara zahirnya inflasi dilihat hanya menunjukkan impak yang negatif kepada ekonomi, tetapi sebenarnya inflasi juga mampu memberikan kesan yang positif seperti merangsang pertumbuhan ekonomi. Selagi mana tahap inflasi tersebut dapat dikawal dan tetap berada di paras yang rendah. Misalnya di Malaysia, walaupun keadaan ekonomi kita masih belum pulih total dengan harga barang yang masih tinggi, tetapi itu tidak bermakna negara kita mengalami krisis ekonomi yang teruk. Hal ini kerana inflasi mampu meningkatkan permintaan dan juga melonjakkan penawaran. Mungkin ramai masyarakat di luar sana yang bimbang terhadap peningkatan harga barang yang terlalu tinggi. Tetapi perlu difahami
peningkatan harga barang merupakan perkara yang biasa untuk meningkatkan dan merangsang ekonomi negara. Malahan, banyak negara-negara maju sengaja menyebabkan inflasi untuk merangsang ekonomi agar keluar daripada fasa kegawatan.